Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tambihun. Ini suatu tambih, ini suatu penjagaan, peringatan pada menyatakan wajib bagi suami memberi nafkah, memberi tempat kediaman bagi isterinya yang dicerainya. Jadi tambih ini nak bercarakan wajib bagi mana wajib atas suami memberikan tempat duduk bagi isteri, isteri hak dia tolak tu. Maka apabila bercerai dua laki isterinya, dua laki isterinya tak ada rejak lah, dua laki isterinya hanya seorang, mana dua laki isteri, sama ada dengan tolak atau pasah atau wafat. Saja ni sama ada cerai itu. Sama ada cerai itu dengan caranya tolak ataupun pasakh ataupun wafat, maka wajiblah jawab apabila, maka wajiblah atas suami itu memberi tempat kedudukannya, tempat kediaman yang patutan dengan dia dengan isteri itu. Yang patut tengok isteri setara mana pada masa iddahnya, maknanya tempat kata tu apa, yang patutan tu memberi tempat yang patutan. Kata wajib tu tak lupa pada wajib pada masa iddahnya saja. Waktu itu mana masa iddahnya puai tu, sama ada biliknya suami, jadi sama ada ia tempat kediaman tu ialah milik bagi suami, iaitu rumah dia atau disewanya atau lainnya, tak kira lah, moh orang, moh kawan dia, moh siapa pun, tapi sepatutnya dia milik hingga selesai iddahnya. Hatu wajib hatu. Sebab tu wajib tu pada masa iddah, hingga habis iddah tak wajib dah. Jika ada isterinya itu yang wajib atas suaminya itu nafkah, tapi kait mengatakan wajib memberikan tempat kediaman ni, tempat duduk ni, jika ada isterinya itu yang wajib atas suaminya itu nafkah, yang wajib atas suami isteri itu oleh nafkahnya, nafkahkan isteri itu. Ini kalau wajib berarti maknanya tidak nusyus lah. Kalau bini nusyus tak wajib. Ini bini tidak nusyus dah. Nafkah tu bila? Tak luar nafkah tu ataupun wajib nafkah bila? Pada masa belum bercerai dengan dia. Jadi masa sebelum cerai, belum pisah tu, ya wajib nafkah atas suami dah, barulah wajib. Kalau tak wajib nafkah, tak wajibnya tempat kediaman. Mana syaratnya yang nusyus dah. Kalau nusyus dah. Dan juga kalau isteri itu belum diserahkan oleh suami dia, atau oleh wali dia, ataupun belum serahkan diri kepada suami, itu tak wajib nafkah. Apabila isteri itu tak serah diri padanya suami, maka tak wajib nafkah. Apabila tak wajib nafkah, tak wajib memberikan tempat kediaman. Seperti adapun jika ada isterinya itu tiada wajib nafkah atas suaminya sebelum bercerainya, maka tiada wajibnya atas suami pula memberi tempat kediamannya. Pula mana juga, mana seperti nafkah lah. Apabila nafkah tak wajib, maka tempat diam tak wajib. Seperti tu. Seperti yang misal, seperti perempuan yang menderhaka daripada suami sebelum cerai lah. Derhaka lepas dah, mana nusyus, iaitu paling muka, masih muka ke masalah. Atau tok laki masuk je katuk pintu puak, tak boleh masuk. Perempuan yang menderhaka jadi akan suami dia, jikalau pada tengah iddahnya, jadi jikalau adalah berlaku itu, jikalau adalah berlaku derhaka tu pada tengah iddah tu, tengah iddah sekalipun baru berlaku, tak wajib dah. Sebab tu wajib pada masa tu, syaratnya jangan ada derhaka. Tiba-tiba kalau tengah-tengah iddah boleh sebulan masalah, boleh 2 bulan dah masalah, atau boleh sekali suci, 2 kali suci, derhaka pula situ. Tak wajib ke? Tak wajib sekat tu dah. Wajib hak tak derhaka tu. Apabila derhaka tengah tu, tak wajib dah. Dan demikian lagi isterinya itu anak yang kecil yang tiada patut diwatinya, dia tak wajib ni. Budak kecil tak dapat diwati lagi,
dan sahayanya yang disuruh oleh penghulunya. Ini maknanya sahayanya mana sahaya seorang. Ini makna hamba isteri dia hamba orang. Maksud sahayanya mana hamba orang. Hamba orang. Bini dia adalah hamba orang, hamba mana yang disuruhkan oleh penghulunya. Penghulu tak suruh lagi. Maknanya sahayanya yang disuruh oleh penghulunya, maknanya dalam masih jadi hamba orang lagi. Hamba orang lagi. Dan apalah tok laki penghulu dia suruh kok nung suruh kok ni tak wajib dah tu atas suami tu nafkah. Lepas tu tak wajib lah tempat diam Maka tiada wajib tempat kediamannya itu atas suaminya. Suami bagi isteri yang kecil atau isteri yang hamba tu. Seperti tiada wajib pula mana juga tempat kediaman. Seperti ini bandingannya seperti mana tiada wajib pula mana atasnya syubhat. Tidak wajib jenis atas yang syubhat ni bicara syubhat ke. Seperti bandingannya sebenarnya tidak wajib pula mana juga atas yang syubhat, mana atas lelaki yang syubhat dengan perempuan tu. Tidak wajib apa dia tempat kediaman bila jika ada perempuan yang beriddah dengan wati syubhat. Ini kalau wati syubhat. Wajib dah yang tu lelaki yang wati syubhat tu bagi tempat kediaman tak wajib. Tu supaya tu lah. Maka sama juga apabila hamba tu ilahnya tu masih dia disuruhkan oleh penghulu dia sama. Sama tak wajib nafkah. Awal tak wajib nafkah, tak wajib tempat kediaman. Dan hanya wajib memberi tempat kediaman itu tempat ada ia isi tu. Ini tempat mana pada tempat. Dan hanya wajib memberi tempat kediaman itu tempat jadi pada tempat pada tempat ada ia isteri tak kala bercerai dengan dia dengan isteri jenis oleh suami. Ini masa isteri duduk mana situlah. Masa cerai tu bini duduk mana? Duduk rumah mana? Tempat kediaman tu duduk situ, iddah situ. Iddah situ. Kita cerai apa taklid rumah dah nak iddah situ dulu. Tapi kan mengatakan tempat tu isteri duduk masa cerai tu. Jikalau patut jenis oleh tempat dengan perempuan itu, kalau patut memang rumah tu patut tiada duduk, maka tiadalah harus dikeluarkan perempuan itu, tak boleh dikeluar, dia suruh keluar. Tak harus mana harilah disuruh keluar halau tubik daripadanya tempat itu, tempat yang masa cerai duduk situ. Dan dia tidak harus pula ia isteri keluar ini dengan sendiri dia. Orang nak suruh tubik pun haram, orang tu dia sendiri keluar pun haram. Melainkan ni tidak haramnya kerana uzur seperti membeli makanan dan kapas tu. Nak beli kapas untuknya pempoh dia masalah kapas mana kalau sini pempoh dah. Nak beli pempos, cawak dia. Kalau tani mana sebut cawak. Dan lain-lainnya, maknanya keperluan. Lain-lainnya mana daripada perkara keperluan bagi dia. Jikalau tiada wajib bagi suami itu nafkahnya, maka harus ia membeli perkara itu pada si hari. Jikalau ini kait pada uzur. Kait pada uzur ni katanya uzur tu. Melainkan kerana uzur tu kait situ. Dah baiklah jaga dah. Ada. Kita baca kitab ulama kita jaga sikit. Jikalau tiada wajib bagi mana atas, tiada wajib atas suami itu nafkah. Jadi kalau tidak wajib nafkah, kalau tidak wajib nafkah no tu baiklah beli makanan. Kalau wajib nafkah beli makanan apa dia sebabnya nafkah dah. Tak wajib, kalau sekiranya tak wajib nafkah lah. Jadi sepertinya nusyus masa tengah-tengah tu. Kalau nusyus masalah makanya tak wajiblah nafkah. Apabila tak wajib nafkah, maka tak wajib kediaman. Apabila tak wajib tapi dia duduk situ lagi. Masalahnya kalau dia duduk situ lagi, dia tak wajib nafkah tapi dia duduk situ, tak laki pun izin duduk situ lagi, maka dia nak tubik beli boleh tak? Boleh. Maka harus ia perempuan tu, isteri sini membeli perkara itu mana keluar untuk beli. Membeli mana keluar untuk membeli pada sehari boleh. Dan harus keluar pula kerana adalah aluhu kerana makan, bukan makanan. Kerana makanah mana kerana makan. Kerana makan boleh keluar untuk makan. Sekiranya kalau tak ada pak masak lah. Dan
cerita. Berkhabar, bercakap, cerita tu. Cerita. Mana cerita. Cerita lah. Untuk bercerita, nak pergi cerita, nak pergi bukan cerita dah. Pergi cerita, pergi buang, pergi kecek, pergi khabar boleh. Dan berjinak-jinak hati pada jirannya tak apa nak pergi buang, nak main simbang, main buang jiran dia supaya jinak gini tak apa. Pada waktu malam boleh. Tapi dengan syarat ia perempuan itu kembali bermalam pada rumahnya. Nak kelik tidur rumah lah. Pergi buang, pergi apa boleh. Dan demikian lagi tak kira nak kurung supaya dah legok dia tak. Boleh kalau dah kuasa tu. Jiran-jiran tu. Demikian lagi harus keluar daripada rumahnya sebab takut atas dirinya mudarat masalah. Takut malam-malam duduk situ. Atau hartanya takut orang mari curi misalnya. Sebab apa misalnya? Sebab apa katanya tu takut mudarat atas diri dia, atas harta dia? Sebab hendak rubah jenis runtuh dah. Rumah tu nak runtuh dah. Rubah rumahnya. Atau sil atau sain, yakni maknanya air sebab. Air banjir lah. Air sebab. Air bah. Air banjir. Tu ni. Sebab air banjir mari naik. Takut malam-malam. Musim hujan, musim banjir ni. Atau orang pasik, ini ataupun orang nak buat jahat dengan dia. Orang pasik mana nak buat jahat dengan dia lah. Situ dengan orang pasik, orang isak dadah, orang apa nak kena dia. Boleh. Dan harus keluar pula jikalau pada uruf. Jikalau amat menyakiti akan dia oleh orang sekampungnya, perempuan tu. Ini maknanya amat tu maknanya pada uruf lah. Teruk lah maknanya. Orang yang menyakiti teruk, tak boleh nak sabarnya. Tengok adabnya. Tengok uruf tu sama nak panggil teruk. Tengok adab sara tu teruk ni nampak dok nyakiti semua, dok maki, dok mari tahu tak? Dok maki, dok apa? Dok buat benda-benda yang tidak suka hati bagi dia. Tak boleh nak sabar. Atau ia menyakiti akan orang sekampung ataupun dia menyakiti orang kampung tu. Nak buat dok situ kan? Orang lain tak apa kampung tapi dia yang berangan. Maka harus ia perempuan itu keluar dan dikeluarkan dia. Keluar mana pada rumah, dikeluarkan dia oleh suami atau oleh waris suami boleh halau tu baik. Karena duk sakit hati dia orang kan. Sakit hati kampung sakit orang rumah dia. Tu. Dan apabila adalah tempat kediaman yang bercerai itu milik bagi suaminya, dan patut pula dan lain pula patut pula dengan isinya rumah tu milik suami, patut sesuai dengan isteri, maka tidak harus ia berpindah daripada rumah tu. Dan tiada harus ada jatuh dan di situ ada dan pula. Dan tiada harus dipindahkan dia tak harus keluar dan tak harus orang lain memindahkan dia, dipindahkan oleh orang lain. Tak boleh ke? Hingga selesai idahnya, pun tak apalah, biar habis dah dulu tunggu. Tetapi sah suaminya itu jualnya tempat kediaman boleh nak jual, tak apa. Tak boleh jual lagi kalau duduk situ dah boleh jual. Boleh sah jual. Jika ada isinya itu beridah dengan bulan lah. Tapi sebenarnya kalau idah tu idah dengan tu boleh 3 bulan masalah. Boleh jual. Dan tiada harus dijualnya tempat tu oleh suami jika beridah dengan hamil, dengan beranak tak boleh. Ada hamil. Tak boleh jual. Atau dengan idah kuruk tak boleh juga. Idah kuruk tak boleh. Idah 3 kali suci tu. Kerana apa? Kerana tidak ketahui akhir kesudahannya. Tak tahu bila kesudahan dia. Kalau boleh tak apa, jelas lah. Kita boleh janji dengan tuan dia. Ini tuan sebab beli rumah bila boleh serah rumah. 3 bulan lagi. Tak apa. Tapi kalau nyalah mari idahnya tu apa idah 3 kali suci. Tak tahu bila. Dah 3 kali suci kan dia seorang orang puas. Kalau orang puas pasti nak mari uzur tu kan. Ada 8 bulan mari uzur sekali. Sebab tak tahu bila. Dia mari uzur 4 sekali. Lepas tu suci ke Allah. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun kan mari pula. Sebab tu nyanyi susah. Sebab tu kalau kuruk tak boleh nak tahu. Yang betul boleh tahu. Kerana apa? Kerana adat dia takut menyalahi. Tu kan menyalahi. Sebab tu maknanya tak sah. Cuba tu beranak boleh jadi 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, tak tentu. Atau setahun lebih. Sebab tu tak sah. Boleh idah dengan hamil, dengan anak, mengandung ataupun dengan kuruk suci. Kerana tak tahulah kesudahan dia. Atau ada tempat itu dipinjam oleh suami, tempat tu oleh pinjam. Atau ni atau kepada atau mana ni? Atau pada adalah. Dan apabila situ.
atas pada atas 2-3 baris tengok jauh. Ada 4 baris. Atau jenis dan apabila ada tempat itu dipinjam jenis oleh suami atau disewanya oleh suami dan habis masa keduanya, masa pinjam dan masa sewa dah, maka harus dipindahkan dia isteri jika tidak reda ampunya rumah itulah. Kalau dia sewa dia pergi pinjam sign dia. Aku nak pinjam rumah mung sebulan 3 bulan lah atau 4 bulan lah. Dah untuknya isi aku beridah ni atau lainnya pinjam rumah orang. Dipinjam je oleh suami lah, suami yang pinjam. Bukan meminjam, dia yang pinjam. Dan disewa makna dia yang sewa rumah orang. Tiba-tiba kalau dah habis masa dah, boleh pindah. Boleh pindah. Maka harus dipindahkan dia jika tiada reda ampunya rumah itu. Tapi syaratnya kalau tuan rumah tak reda, tuan rumah tak apalah, cukup dah lama dah ni rumah aku nak berikut buat kerja buat ni buat nu. Masalah ya. Dah tubik lah. Tinggal hingga selesai idahnya. Tidak reda, maf'ul. Tidak reda, tinggal jina akan tinggal jina oleh situ. Tinggal hingga selesai idahnya dia tak reda dah. Sampai habis idah tu tak reda dah. Suh tubik dah. Dah tubik dah. Dengan menyewa hingga selesai daripada idahnya. Tinggal tu, tinggal guna. Situ. Tinggal pun dengan sewa, dengan menyewa hingga selesai daripada idahnya. Tak sewa juga. Nak tambah sewa je tak boleh. Kalau ini lah saya nak tambah sewa sikit nak bagi bini saya habis idah dulu. Dia tak sewa dah. Dah tubik. Kalau hak reda tu nasbah kepada tu pinjam. Hak masalahnya sewa tu kembali pada disewa tu, menyewa tu. Ini masalahnya pinjam tu dia mau tak reda dah, suruh tubik dah. Masalah sewa pun dia mau tak boleh sewa dah. Atau ada tempat tempat tu. Kediaman tak rujuk. Atau ada apa dia? Kediaman atau ada tempat itu. Kediaman jenis tempat kediaman mana itulah. Atau ada kediaman milik. Tengok. Mana yang kurang tu itu. Atau ada tempat tu. Kediaman mana tempat kediaman itu milik bagi isterinya. Kalau tempat kediaman itu milik isteri. Ini atas apabila agak. Maknanya harus dikeluar dan harus dikeluarkan. Bila? Apabila adalah tempat kediaman itu milik bagi isteri sendiri, maka harus ia suami tu khiyar isterinya, khiyar memberi pilih. Maka harus ia suami khiyar memberi pilih. Khiyar si maknanya tak khiyar dah. Khiyar bukan beri pilih, memberi pilih. Isterinya jadi akan di sini duduk berkekalan padanya kediaman sini tu, kediaman milik bini tu. Hingga selesai idahnya. Tapinya takluk mana ni? Takluk padanya duduk tu. Duduk tu dengan menentuk oleh isteri sewa pada suaminya. Tu. Ini apabila tempat tu rumah isteri, milik isteri. Ada maksud sekarang apa sih tu? Sekarang rumah sewa, rumah isteri. Tiba-tiba masanya iddah bini tabah, saya tak seduk rumah saya ni. Dah abang nak sewa rumah untuk saya. Tu abang nak sewa rumah subuh untuk saya. Itu harus beri khiyar, beri pilih. Apabila itu mana harus bagi isteri suami memberi pilih. Nak duduk rumah sewa pun boleh, nak rumah sendiri pun boleh. Bila apabila isteri mintanya sewa, suami sewalah. Atau dipinjamkan ini urus suami ataupun ilahnya pinjam. Menuntut sewa, minta tok laki tu sewalah pada suaminya. Kalau kata gini kan, dengan menuntut sewa pada suaminya. Mana menuntut sewa pada suami, dia semua untuk bayarlah. Boleh ke tu? Habis kalau saya nak duduk umur sini, habis nak bayar sebab umur saya. Wajib atas habis. Ya menuntut sewa, menuntut bayar, menuntut sewa mana menuntut penyewa pun boleh ke? Menuntut sewa mana menuntut penyewa, bayar penyewa. Atau dipinjam oleh suami. Ataupun pinjam mana ataupun ialah dituntut pinjam. Suami tutup pinjam, tak apalah abang pinjam rumah dah. Awak idah sini boleh tapi rumah ni abang minta pinjam orang. Atau berpindah. Ini atau berpindah ni atau kepada duduk. Mana khiyat isterinya duduk berkekalan padanya tempat itu hingga selesai idahnya, tapi dengan menuntutlah. Dengan menuntut sewa pada suami. Takluk padanya duduk.
Kalau hal tu jom. Hak dia duduk tu dengan bentuk ini oleh isi akan sewa. Boleh kalau duduk situ. Duduk mana tok laki yang bayar. Jadi tok laki yang bayar sewa. Jadi suami bayar sewa rumah tu. Gitu maksud dia. Jadi suami membayar harga sewa rumah tu. Mana mentut? Maknanya lah tok laki tutup ada gini lah, buat awak duduk sini lah, duduk wahmu tapi kira sewa lah. Tu musuh kita. Mana tok laki pilih tak apalah awak duduk sini lah. Lepas tu rumah awak tu saya bayar harga sewa. Sewa ada berapa saya bayar. Tu boleh lebih pilih tu. Mana kalau awak duduk sini saya bayar sewa. Tu makna maksud kita. Duduk berkekalan padanya hingga selesai iddahnya tapi dengan menuntut sewa pada suaminya. Tu sewa lah. Jadi pun ialah tutup sewa. Kalau tak duduk free sebabnya wajib atas suami. Atau dipinjam ataupun ialah tok laki tak apalah biar pinjam rumah ni lah. Emo dia bayar sewa, emo dia pinjam. Mana tak bayar. Saya pinjam tu mana tak bayar lah. Kok atas redha isi pula lah. Atau berpindah kepada pak suaminya. Boleh tak? Kalau awak tak duduk sini, duduk rumah saya. Tak apa. Pak dia mana suami tu mana rumah suami. Boleh. Dan harus pula bagi suaminya itu mengkhiyarkan. Dia mengkhiyarkan antara dikekalkan dan dipindahkan dia kan isi ni. Bila jika ada tempat itu sangat elok yang tidak patut bagi isinya. Tak apa. Harus khiyar. Dah. Kalau dia tu rabit tu maknanya takdi tu. Maka harus ia khiyar isterinya duduk. Kalau tu maknanya memberi pilih dia dah. Memberi pilih betul dah khiyar. Maka harus mengkhiyarkan. Harus pula ia suami itu mengkhiyarkan antara dia kekalkan isteri dia atau pindah. Mana harus bagi dia nak suruh bini duduk situ ataupun nak pindah. Boleh. Bila jika tempat tu sangat elok yang tidak patut bagi isteri dia. Rumah Allah, rumah datuk. Pak bini kampungnya. Masalah. Seperti harus khiyar. Bandingnya seperti harus khiyar isterinya. Harus tu khiyar isterinya. Sebab tu takdi pun ada betul ni. Maka harus ia khiyar. Maka harus ia tu tak adanya suami dah. Maka harus khiyar isterinya. Situ. Maka harus khiyar isterinya duduk kekal situ hingga habis iddah tapi dengan menuntut sewa. Atau dipinjam ataupun dipinjam. Sebab tu maknanya ia tak ada rojak dah. Cuma tu rojak. Kalau tak ada rojak macam ni. Supaya tengok makabir sini. Seperti harus khiyar isterinya. Isteri sini yang khiyar, yang pilih. Isteri yang duduk situ. Rabitnya elok macam begitu. Ni rabitnya mana tu tok laki bayar sewa tak apalah tu dia. Maknanya maka harus ia isteri tu khiyat atau maka harus ia khiyat. Boleh tak? Maka harus khiyat isterinya. Jenis isteri yang khiyat. Bukan suami yang beri pilih dak. Memberi pilih tu akan isteri oleh syarak. Gitu oleh syarak bukan suami. Oleh syarak. Hak ia suami tu tak payah ambil lah. Kita buat alikung tu hak tadi. Bagi atas tu sebagai tu. Maka harus khiyat isterinya. Boleh. Mana bini sendiri yang pilih. Duduk berkekalan padanya pada rumah dia sendiri hingga selesai iddahnya tapi dia tu harus pula kata harus tu. Tak di situ lah. Harus ataupun duduk boleh tak? Duduk dengan bentuk sewa. Pada suami mana dia yang minta suami. Tu sewa. Rumah dia yang minta sewa. Boleh harus. Atau dia pipinya. Tak apalah bayar rumah saya. Tapi tak apa saya pipinya ke abang lah. Saya tak nak bayar apa. Saya duduk sininya. Saya tak duduk lainnya. Tapi rumah ni saya pipinya ke abang. Tak apa. Pipinya pun untuk saya idah kat lah. Kerana milik kan nak lepas itu kewajipan atas suami tu. Atau berpindah kepada pak suaminya. Atau dia sendiri yang pindah. Tak apalah. Saya tak saya duduk rumah saya. Saya duduk rumah abang. Kerana wajib atas abang. Tak apa harus. Dia khiyat. Tu separuh sedap sikit. Kalau harus ia suami khiyar mana beri khiyar dah tak sedap. Ada sebab makabir sini. Mana dia sendiri yang pilih. Dia nak duduk situ dengan minta bayar kau, nak beri sewa kau, ada dengan bipinya kau atau dia nak pindah kepada tempat suami boleh harus. Haruslah. Dan harus pula bagi suaminya mengkhiyarkan. Ni baru khiyar. Harus bagi suami itu mengkhiyar memberi pilih. Tadi mana dia sendiri yang pilih.
antara yang dia kekalkan dan dia pindahkan dia, boleh tak? Suami sendiri pun sama. Kami tanya, tak? Kalau rumah tu rumah milik isteri, maka alik isteri nak duduk situ. Isteri nak duduk situ, tiba-tiba tok laki nak suruh lain, tak apa harus bagi tok laki. Tak kita tak apalah, buat talih duduk situlah, duduk lain. Ya dah. Tapi kan bila jika tempat itu sangat elok tak sesuai dengan isteri. Tempat itu. Bandingnya seperti harus khiyat isterinya supaya tak adil lah. Kalau tempat yang nak duduk tu. Tempat yang duduk tu tempat tak sesuai dengan isteri dia masalah. Sangat elok sangat. Jika tempat itu sangat jahat yang tidak patut dengan dia. Dah. Kalau tak dia katanya harus tu. Kata harus pindah tu. Harus dikekal dan dipindah tu. Jika ada tempat itu tempat nak pindah tu. Sangat elok yang tidak patut bagi isterinya. Tak patut. Kalau rumah milik tu isteri sendiri tak patut dengan dia, rumah dia. Sebab tu mari. Dia tanya, dan harus pula bagi suaminya mengkhiyarkan antaranya dikekalkan dan dipindahkan dia. Kekalkan dan dipindahkan dia. Bila rumah isteri. Bila jika ada tempat itu sangat elok yang tidak patut bagi isterinya. Pada pak sangat milik isteri gua tak patut. Sebab ada cara tu lagi kan. Kalau kecuali kita takdir lain. Dikekalkan dia tu rumah sewa daripada rumah sewa lain. Atau dipindahkan dia. Daripada rumah sewa tu. Jika tempat yang rumah sewa tak ini tak sesuai dengan bini dia. Bandingnya tangzid, bandingnya seperti harus khiyat isterinya, isteri yang khiyat, yang pilih sama. Ya khiyat tu bila katanya bini tu khiyat, ini bandingnya. Bini yang khiyat, mana bini ada pilihan. Ini suku dah ni. Tidak sakut dah. Tidak sakut dengan masalah rumah tu milik isteri dah. Atau isteri nafsu tu dan harus isteri naf. Bukan anda tulis gitu. Kalau tidak kita dok pening dok sakut rumah milik bini lagi. Bukan rumah milik bini dah habis suku dah. Dan harus pula bagi suaminya mengkhiyarkan antaranya dikekalkan di padanya rumah sewa tadi atau dipindahkan dia. Bila jika ada tempat itu sangat elok sangat, tak sesuai dengan bini, rumah ni tak ada, mahal. Harga pun mahal, sewa pun tinggi. Ada mana comel tinggi sewa pun tinggi, tak sesuai dengan bini. Boleh nak kekal situ pun boleh atau atas suami lah kalau mampu. Dan dipindahkan dia boleh juga. Bandingnya seperti harus khiyat isterinya, isteri yang khiyat. Bila jika jika tempat itu sangat jahat yang tidak patut dengan dia, tak sesuai dengan ni, nak suruh ponok masalah. Tak pasal kecil masalah. Tak ada dengan bini. Bini tu orang sedap agak. Maka ketika itu bini yang khiyat. Kita bayar saya tak duduk sini ni. Dah. Betul lah malam hari yang dicerah tu adalah duduk satunya pasal yang kecil yang tak sesuai bini duduk situ. Makanya apabila iddah maka bini boleh khiyat. Abang, saya tak duduk sini. Abang nak cari rumah lain. Boleh, harus tak pun. Sehari ada. Lepas tu suami nak carilah. Kalau bini tak duduk sini, suami nak cari sebab wajib atas suami. Cari rumah yang patut dia. Kalau tak patut dia, dia nak pindah. Tu. Kalau suami tak sewa pula, dosalah suami. Kerana wajib dia sewa rumah atau cari rumah yang sesuai dengan isteri. Kalau tak sesuai, bini nak pilih atas dia lah. Kalau bini reda duduk situ tak apa. Kalau tak reda wajib cari lain. Habis. Dan haram atas suaminya itu jikalau ada ia buta sekalipun. Makna walaupun ada ia suami tu buta, cacat sekalipun, cacat mata. Tu haram ke apa dia? Sekedudukan fa'il. Haram sekedudukan dengan dia duduk sekali tak boleh. Khulwa' alaih. Bini duduk rumah tu kitanya lain. Dan masuk keluar pada suatu tempat yang isterinya yang beriddah dengan dia tak boleh ke? Duk keluar masuk ke apa makan bilik ke apa tak boleh. Melainkan jika ada ia apa dia? Kampung itu. Melainkan jika ada ia badal kampung itu luas. Kalau kampung itu luas. Kalau duduk kampung tu kampung luas tak apa boleh duduk kampung sekali. Dan berbeza tempatnya, lepas tu tempat pun beza bilik suku-suku tak apa. Bilik air suku, bilik tidur suku tak apa boleh. Berbeza tempatnya yakni berlain-lainan. Lain suku-suku. Berlain-lainan. Berbeza makna bukan berbeza tempatnya maknanya tak bata tak itu. Maknanya pak suku-suku dah. Mana rumah suku dah, rumah sebelah tu masalahnya. Kau bukan bilik sekali ni. Tengok sini mana cara dia ibarat sini. Berlainan maknanya rumah suku. Kerak dah, potong dah. Tak ada lagi mari dah. Maknanya yakni berlain-lainan.
Lagi ada sertanya serta isteri tu mahram. Jadi kalau nak masuk pun boleh mahram ada. Nak masuk mahram ada. Atau isterinya atas pada adanya. Atau atas pada sertanya. Atau ada serta isterinya mumajis. Isterinya isteri yang mumajis. Maknanya tempat lain-lain. Lepas tu tok lelaki nak masuk pergi mari, nak tengok anak ke masa, nak tengok apa boleh. Syaratnya nak adanya mahram. Serta suami pun ada mahram dia, atau serta isteri pun ada mahram dia. Ada mahram bagi isteri tu. Ada sertanya serta isteri tu ada mahram dia. Mahram dekat situ. Anak dia hak besar dah ke, kakak dia ke. Atau isterinya. Jadi atau ada serta isterinya. Mana je nak pergi pun ada isteri hasil yang baru. Tak apa boleh. Bini pergi sekali dengan isteri dia boleh. Nak masuk dengan bini hak dok tu nak pergi sekali dengan isterinya. Atas badannya, dobeknya atas badannya tu. Lagi ada sertanya mahram. Bukan ada dobeknya sertanya serta isteri. Kalau serta suami, kalau ada sertanya suami tu ada mahram suami. Lepas tu ada isterinya, tu masalah. Kalau kita nak tanggung situ. Kalau kita nak dombe, lagi ada sertanya suami. Mahram jadi mahram suami. Lepas tu atau tu makna guna. Sebab tu maknanya nyo tu rojak pada isteri. Itu cara rojak lah. Kalau kita nak rojak suami, apa boleh dah. Tapi belawai pula ada atau ada isterinya. Situ. Atau ada isterinya. Lain pula serta ada serta isterinya, isteri bagi suami tu. Terus sekali isteri dia. Isteri dia mahram dia agaklah, mahram suami ni. Atau ada isterinya mumajis iya. Atau ada isterinya ialah mumajis. Ada sertanya, ada sekalinya mahram. Manakana ma'ahu lah mahram. Kana ada sertanya manakana ma'ahu. Mahram. Mahramun. Lepas tu atau isterinya atas badannya nyo tu jenis kana ma'a zaujatihi. Mumajis ia mumajis. Atau isterinya ialah mumajis, itu mumajis dah. Ia mumajis tu mahramnya mahram isteri. Atau ada isterinya mumajis. Atau ada serta isterinya, makna gitu. Isterinya isteri hak dia tolak tu. Atas sini. Atau ada serta isterinya, isteri bagi suami tu, isteri hak iddah tu. Isteri juga apa dia? Mumajis ia mumajis mahramnya. Mahram bagi isteri. Maknanya sama adanya mahram bagi isteri atau mana tak ada mahram tapi isteri itu ada sekali mumajis, ada orang mumajis. Mumajis pula ia mumajis mahramnya mahram bagi isteri dah. Maknanya tu dah isi dah iddah tu. Yang ditolak tu. Isi hak ditolak tu maknanya duk sekali budak mumajis. Pas mumajis pula mahramnya mahram bagi isteri tu dah. Tak apa. Maknanya apabila ada mahram sama mahramnya ialah mahram mahram tu mahram yang tu mukallaf atau mahram tu mahram mumajis tak apa dah. Harus masuk dah. Ada mumajis budak mumajis duduk situ umur 7-8 tahun duduk situ dah. Apa boleh masuk suami tu. Sama ada jenis ada ia mumajis tu. Laki-laki atau perempuan tak apa duduk sekali dengan bini tu. Laki perempuan ke tak kira lah. Sama ada jenis mumajis tadi. Mumajis yang duduk sekali dengan isteri tu. Laki ataupun perempuan tak apa. Tapi mahram dia lah. Anak lelaki dia masalah atau cucu dia masalah. Atau ada mahram suaminya ni, baru ada tu. Ada. Tu ada situ makna isteri. Atau ada mahram suami, jenis suami masuk pun ada mahram suami duduk situ. Ada masuk sekali mahram suami, masuk sekali lagi bilik mari isteri ni. Atau ada isterinya yang lain, masuk sekali isteri yang lain. Tu dalil katanya rojak situ, rojak pada isteri tu. Maknanya masuk sekali bini hak lain. Tak apa nak masuk pun ada bini, tak apa dah. Atau gundik. Mana sahaya dia? Boleh sahaya bagi suami tu. Suami masuk pun ada sahaya masuk sekali, tak apa. Tafraq, maka harus ini apabila melainkan, jadi apa melainkan dia masuk tu kampung tumpung luar, buat umur suku-suku dah. Buat umur suku-suku asing-asing dah. Kemudian kalau umur setula bilik yang sama tak boleh. Kerana apa? Kerana boleh jadi berlakunya lah syubhat. Atau berlakunya macam-macam tu. Sebab tu umur suku dah. Tok laki duk umur selain dah. Kampung luar masalah ataupun kampung halaman dah, kampung halaman dia. Kampung mana kampung halaman dia? Kampung halaman tu mana tanah luar. Itu suku dah.
Pas yang nak masuk rumah tu ada mahram bari isteri, sama budak majlis, laki puai ataupun ilahnya ada tu adanya mahram bagi suami boleh masuk. Harus. Maka harus sekedudukan pada satu rumah itu. Boleh pula duduk satu rumah lah. Kalau bahasa sini maknanya kampung. Sebab tu kampung halaman. Saat ni kan melainkan jika kalau ada ia kampung itu luas. Mana kampung maknanya kampung halaman dia, bukan kampung tu lah, kampung halaman. Kampung halaman maknanya tanah dia dah. Tanah halaman dia. Tanah halaman dia makna luas. Tanah dia luas. Punya tanah pondok masa luas. Lepas tu ada boleh duduk sekali satu rumah tu. Kampung luas kampung sini, lepas tu rumah sekali. Sebab ada mahram situ dah. Mahram duk jaga situ. Ada mahram boleh. Ada satu. Dia tafriq mari tu. Pening juga dah. Maka harus ia sekedudukan ini bagi suami tu. Harus bagi suami sekedudukan duduk sekali pada satu rumah itu. Apabila ada mahram ke apa sekali dah atau ada bini lain. Atau ada tempat bagi suami itu berlain-lainan. Ada berlainan. Berlainan tu bilangnya mana biliknya. Bilik tu bukan bilang. Berlainnya bilik. Boleh tak? Bilik suku-suku. Tapi ada mahram lah bilik suku-suku. Sebab tu kampung situ mana kampung halaman. Berbeza tempat tu. Tempat mana banyak bilik lah. Pokok kalau tu sebuah ni dah. Berlainan. Mana berbeza tempatnya jadi berlain-lainan. Maknanya bilik suku. Sebuah hak ni. Bilik lain. Ada bilik lain-lain. Tak apa dah. Tapi ada mahram lah. Bilik lain-lain pun ada mahram. Bilik suku-suku. Kalau bilik sekali tak boleh. Lepas tu tapi syarat. Mana berlainan biliknya. Bilik rumah tu. Dan berlainan pintu. Rumah pun suku. Tu bilik suku, pintu suku. Pintu sekali tak boleh. Bilik suku. Ada pintu pun suku. Dan pintu pun lain. Lain-lain belakang lah. Bilik lain-lain, pintu pun lain-lain. Tu boleh. Atas tu supaya tak semaru, tak mabuk. Kita tak ada merajaah dulu ke. Baca gitu dah. Maknanya bilik suku dan tu pintu pun suku. Dan tempat bermasak pun suku. Dan jalan naik turun pun suku. Naik turun pun suku. Maknanya tangga suku dah. Dan lagi pula dinding antara keduanya. Ada dinding. Ada dua bilik tu. Dinding sekat tak pergi mari tak. Kalau boleh pergi mari tandas sekali tak boleh dah. Suku belakang tu. Dinding angkerunya angker tempat tu. Bakal harus tak ada itu, tak ada tadi. Pintu suku, bilik suku, jalan masuk suku mana. Jikalau tidak sertanya isteri mahram sekalipun, walaupun tak ada isi ada. Tidak ada serta isi ada mahram, tak ada mahram tak apa, suku yang mari. Tak apa dah duduk situ, bilik suku dah. Apabila habis, adapun istibra' itu iaitu menanti sahaya padanya masa. Sebab tu istibra' ni panggil haba, guna pada haba. Istibra' itu ialah menanti sahaya, mana oleh sahaya pada masa yang tertentu. Sebab apa? Sebab berpindah bilik masalah. Sebab jual ke, sebab jadi pesaka ke, pindah bilik. Maka dah istibra'. Tapi masa tertentulah bawah tu akan sebut. Kerana apa? Tujuan tu istibra' tu. Tujuan dia kerana menuntut suci rahimnya atau ta'abud. Maknanya suci rahim nasbah padanya perempuan yang mai usuh. Ta'abud ni itu nasbah pada perempuan yang kecil lagi. Mana hamba tu kecil lagi, umur 7-8 tahun. Pas nak suci guna tak ada tu haid lagi. Ataupun hamba saya ni sudahnya habis uzur dah. Umur 60-70 dah. Pas tu tunggu apa? Ta'abud. Semata-mata ibadat pada Allah. Semata-mata ikut perintah Allah saja. Allah suruh buat gitu. Lagu apa hikmah dia tak tahu tu ta'abud. Ta'abud maknanya satu ibadat yang kita tak tahu hikmah dia. Tak tahu hikmah dia. Tu panggil ta'abud. Ta'abud mana ibadat? Semata-mata ibadat, tak tahu hikmah apa rahsia dia, tak tahu. Kerana apa? Kerana mengikut suruh tu, yakni kerana mengikut suruh mana mengikut perintah Allah. Habis, dan wajib istibra' dengan salah satu daripada dua sebab. Pertama, sebab berpindah bilik. Dia. Pindah bilik, jual ke orang ke, ataupun jadi pesaka ke, atau hebah ke, atau pergi ke orang ke, apa tu? Maka manakala memiliki seorang jadi merdeka lah. Sebab hamba tak merdeka akan sahaya dengan membeli masalah. Milik tu dengan beli. Atau dapat daripada pesaka. Atau dapat padanya wasiat masalah. Orang wasiat dia. Apabila aku mati, hamba ni untuk umum masalah.
Atau dapat pada tawanan, kita tangkap, tawanan tangkap, pergi perih dapat. Atau dikembalikan sebab aib. Masalah kita beli dah, lepas tu hantar balik. Kita beli mari, hantar balik tuai dia sebab aib. Ada tu aib yang boleh hantar balik dah. Maka wajiblah ia istibra' akan ia penghulu yang dapat milik istibra' akan dia akan hamba tu. Jikalau yakin suci, mana walaupun yakin suci rahimnya sekalipun, seperti tadi lah, yakin sebab budak kecil lagi, atau tak ada waktu lagi sekalipun. Misal sucinya, suci rahim tu misal dia, seperti ia sahaya tu kecil, kecil belum balik lagi, mana yakinlah suci. Atau ada ia tua yang sudahnya putus asa ia daripada haidah. Atau ada ia lagi bikir, mana masih bikir lagi. Ada ia hamba tu lagi bikir, mana masih bikir lagi, darah lagi, darah lagi, cek darah ada lagi. Yakinlah bahasanya tak nak istibra' dah. Atau ada ia membeli daripada perempuan, maklumlah beli pada tuai tupuai sama puai, mana ada boti. Atau pada kanak-kanak yang kecil, mana beli tuainya kanak-kanak, maklumlah kanak tak itu dah. Atau dibeli padanya orang yang sudah istibra', dahulu padanya dijualnya itu sekalipun, tak boleh nak istibra' kak. Dia beli padanya ilahnya orang dulu tak istibra', tak apa saya istibra' dah. Ada 4-5 bulan dah saya tak ada subuh dengan dia duk suku. Tak apa nak istibra' kak. Walaupun yakin dah nak istibra' juga. Sekalipun nak istibra' juga tak boleh nak istibra' suku pula. Kerana boleh ihtimal. Ada ihtimal tidur dengan lain kau supaya anak yakin dah. Habis dan hanya wajib istibra' itu jikalau berkahwin penghulunya itu. Ni di antaranya. Dan hanya wajib istibra' itu jikalau hadis yang keluar. Jikalau berkehendak penghulunya itu mengambil kesukaan dengan sahayanya. Mana apa kehendak untuk ngulu itu nak mengambil suka. Itu hak wajib. Kalau tak nak kesukaan, tak wajib lah. Dia beli mari, dia tak ada nak ambil kesukaan, nak jual pula masalah. Beli mari nak jual pula. Itu tak apa dah nak wajib istibra', tak nak wajib istibra' dah. Hak baca wajib istibra' ni apabila tok ngulu tu dia nak tidur dengan dia masalah. Kesukaan tu takluk dengan roti masalah. Dia nak roti dengan hamba tu. Nak istibra' dulu. Kalau beli mari nak jual, tak apa. Atau bergurau-gurau, ada bergurau, ada peluk pergi mari kucuk. Dalih nak istibra' dulu atau lainnya lah tersebutlah. Simpulnya mana kesukaan. Peluk nak urut, masalah nak suruh urut, nak suruh gapo gini, masalah nak suruh pecek-pecek orang gapo. Dalih nak istibra' dulu. Tu mana lain-lain tu. Dan wajib istibra' akan sahaya yang ditolak oleh suaminya. Suami-suami saja tu. Mana apabila tu hamba saat ni suami dia ada tok laki, lepas tu tolak je syirah. Syirah bila tolak bila takluk. Belum ia dukhul dengan dia dengan sahaja tu. Belum ia suami tu dukhul dengan dia, tak wati lagi. Tok laki syirah dah, nak istibra' juga. Nikah dengan hamba syirah, tak ada nak tiba lagi syirah. Wajib istibra' juga. Dan sahaya atas pada sahaya. Dan wajib istibra' akan sahaya yang mukatab. Kalau hamba mukatab pun nak istibra' juga. Mukatab ni tak tidur dah. Tu hamba tu tok ngulu tak tidur dah. Hamba mukatab, hamba sudah akad kitabah, akad perjanjian dengan tok ngulu dia mencari duit untuk membayarkan, untuk mentebuhkan diri dia. Maka apabila dia akad mukatab, akad kitabah, tok ngulu tak boleh tidur dah. Nak istibra' juga. Walaupun hamba mukatab nak istibra' juga. Apabila nak tidur. Jangan aja hamba tu mukatab dah, lepas tu dia jual. Hamba mukatab. Tu kak. Sahaja yang mukatab. Maka ia sahaja yang mukatab tu melemahkan dirinya tu. Melemahkan diri ini apabila dia melemahkan diri dah. Maknanya mukatab jika tu, patut jika. Bukan maka tak jika. Kata wajib sahaja yang mukatab itu. Mana jika situ, bukan maka tak jika. Kait. Payah ni. Dia kata wajib tu, kata wajib istibra' hamba yang mukatab itu bila jika ia sahaya tu melemahkan dirinya daripada bayar angsuran tu. Melemahkan dirinya. Apa yang melemahkan tok ngulu saya tak mampu dah. Mula akad kitabah tak apa, saya cari duit. Dalam masa sekian-sekian, dalam 2 kali saya akan bayar cukup dah duit. Tiba-tiba cari-cari, tak ada jalan lah. Tok ngulu penat sajalah saya cari duit sehari boleh 10 riyalnya. Pas bila boleh bayar lain setahun tu bayar 10,000. 10 riyal sehari mana cukup. Cari-cari tak ada kerja lain dah. Ketika itu dia pun melemahkan diri dia. Maka masa tu apabila tok ngulu dia nak tidur dengan hamba tadi, maka nak istibra' dulu. Dia nak istibra' dulu. Habis dan sahaya yang murtadah, na'udzubillah. Pun tu istibra' juga. Maka kembali ia tiba-tiba maka kembali. Sebab tu maka jikalah apabila murtadah wajiblah. Lepas tu bila kita wajib jika kembali.
Itu jika situ. Jika kembali ia itu murtadah kepada Islam lah pula. Masuk Islam pula, wajib istibra' pula. Habis maka tiada harus penghulunya itu penghulu bagi hamba 3 jenis tu. Hamba penghulunya itu mana penghulu bagi 3 jenis hamba tadi tu. Hamba yang ditolak oleh suami, hamba yang mukatab dan hamba yang murtadah tadi tu. Penghulu tu mengambil kesukaan tahruh dengan sahayanya pada ketiga surah itu. 3 tu bukan ketiga surah itu, tiga surah tadi. Hamba yang ditolakkan suami dia, hamba mukatab dan hamba murtadah tu. 3 surah tu. Melainkan istibra' kan dulu daripada dukhul. Dah no istibra' dulu. Tetapi tiada sahaya yang sudah dah puasa ataupun selesai pada itikaf atau selesai pada ihram, itu tak wajib. Tiada makna tidak wajib istibra'. Tidak wajib istibra' ni. Tetapi tidak wajib istibra' atas penghulu sahaya ini akan sahaya yang sudah puasa. Dia baru sudah puasanya. Dia sudah puasa 3 sebulan masalah. Dia puasa sebulan masalah, tiba-tiba istibra' dak. Kalau baru sudah puasa. Atau selesai pada itikaf. Ataupun dia baru tu beritikaf 10 hari, 10 akhir Ramadan masalah. Idah dak. Atau selesai pada ihram baru tu baru habis selesai buat haji atau umrah masalah, tak wajib. Maka tiada dituntut tafriq apalah tu, tetapi maka tiada dituntut ini pada pihak syarak akan istibra' ini tu istibra' oleh penghulu tu. Pada segala perkara itu tak wajib dah habis. Dan jikalau menebus suami, cepatlah dah. Sini kita baca cepat-cepat. Dan jikalau menebus suami mana khala', menebus suami yang merdeka itu isterinya yang sahaya. Tebus ini bukan khala', tebus maknanya dia pergi beli. Beli duit untuk bayar harga tu bini dia. Tebus suaminya akan isterinya yang sahaya tu. Maka sunat ia apabila tebu, maka sunat ia suami itu istibra' juga tidak wajib. Kerana apa? Kerana bini dia dah. Apa bini dia? Ada. Lepas tu dia cari duit boleh. Apabila duit boleh, dia pergi tebu. Mintalah beli isteri dia atau bayar padanya penghulu bagi isteri dia. Tak kena istibra' dah, sunatnya. Sebab apa? Katanya sunat tu, sunat saja tidak wajib. Ilat pada sunat. Supaya beza antara anak nikah dan anak milik yamin. Situlah. Sunat istibra' dulu. Kalau istibra' tu bagus. Sebab apa? Supaya yakin kata anak tu anak merdeka. Kalau bini tu hamba, anak hamba. Ada anak tu dia hamba. Tu anak hamba. Boleh dia anak hamba bagi penghulu dia. Sebab masanya dia nikah tu ialah bini dia hamba orang. Kalau dia tidur tu anak tu ada anak hamba penghulu dia. Sebab tu supaya nyata. Tapi kalau yang masa tu jaga beli, apa yang pergi beli, bayar duit dah, tebuh dari bini dia di merdeka, maka masa tu istibra' dulu supaya yakin dapat anak tu anak dia. Apabila anak dia merdeka, anak tu tak jadi hamba orang. Tu sunat, tak wajib. Kalau kita reda kata anak tu jadi hamba orang, tak apa, tak payah istibra' dah. Sebab tu awalnya kita istibra' dulu supaya anak tu yakin anak tu dapat tu nikah yang milik kita nikah atau anak tu hamba orang. Habis, dan jika menebus seorang jenis penghulu akan sahaya perempuan yang ada laki-laki, mana yang ada suami. Yang ada lakinya mana ada suami. Hamba tu dah ada suami dah. Penghulu tu kita tebuh. Atau sahaya yang dalam iddah suaminya. Sahaya dia tapi dalam iddah suami sahaya tu. Suami tolak masalah atau wafat masalah. Maka tidak istibra' sekarang, tak nak istibra' dah. Kalau dia tebuh. Nebuh balik. Nebuh seorang akan sahaya perempuan yang ada suami. Ataupun yang dalam iddah tu. Tak nak istibra' dah. Sekarang mana lepas pada tebuh tu. Mula sekarang jadi lepas pada tebus tu, lepas pada bayar duit tu, tak nak istibra' dah. Kerana apa? Kerana masyghul. Kerana masyghul ia sahaya, masyghul mana sibuk dengan hak orang lain, hak orang lain itu suami dia lah. Kalau kita istibra' apa? Yang dok mai ada suami. Ada suami ada dia ke? Ada suami dia. Masyghul. Melainkan manakala selesai padanya suami saya dengan ditolaknya. Kalau tolak selesai dah. Tolak habis iddah dah. Tak apa. Pas kalau habis iddah dah tak nak istibra' dah. Melainkan manakala selesai padanya suami saya dengan tolak suami itu akan dia. Dan selesai pula daripada iddahnya habis. Maka diistibra'kan pada ketika itu istibra'.
Bila selesai iddah dah istibrak pula. Tu tak, tapi tak wajib lah. Sunat. Banyak iddah dah, habis iddah dah. Dok istibrak buat apa? Kalau kira. Kalau nak iddah lah kat situ. Dan dibikin lagi yang dibeli, mana hamba yang dibeli dia dalam iddahnya. Masa beli dalam iddah. Maka wajib penghulu istibrak. Wajib penghulu istibrak, kemudian beriddah itu. Habis iddah nak istibrak dulu. Apa lagi yang dia beli mari dalam iddah. Apabila habis iddah, maka nak istibrak suku pula. Ini bab hamba nak istibrak pula. Iddah suku. Baik. Dan sebab yang kedua, wajib ini sebab yang kedua, bagi wajib istibrak itu sebab hilang ketiduran daripada sahaya yang dibuatinya buati seorang tu. Hilang ketiduran. Hilang tidur sekali ni. Hilang ketiduran pada sahaya yang dibuatinya lah. Dia buati dah. Dia berapa hilang ketiduran. Tak boleh tidur. Atau sahaya yang mak anaknya, mana yang dibuati dapat anak dah. Yang mak anak mana yang dapat anak. Buati dapat anak. Hamba yang kita buati dapat anak bagi mak anak umul walad. Madahkan dia, mana umul walad tu sahaya yang mak anak tu dia madahkan dia. Dia oleh penghulu dia. Sebab madahkan masalah. Atau sebabnya ada. Maknanya sahaya yang mak anak. Madahkan dia, mana apa madahkan hilang milik. Mana panggil hilang ketiduran lah. Kalau mak anak tu ialah madahkan dah. Tak boleh nak tidur dah. Tu sebab tu hilang ketiduran tu. Sebab hilang ketiduran tu sebab dia guna. Dia sebabnya madahkan. Bahasa ni sebab itu sebab hilang ketiduran. Dah sahaya yang dibuati atau sahaya yang mak anak tu. Sebabnya ni madahkan dia, mana hamba tu hamba yang dibuati tu. Hamba yang dibuati oleh seorang. Hamba yang dibuatinya buati bagi seorang tu lah, bagi dia lah. Dia dah buati dia boleh buat hamba tu madahkan. Lepas tu hamba mak anak yang dia buati dapat anak seorang dua orang dah masalah. Maka jadi madahkan. Hak tu dia wajib istibrak. Atau mati tuanya, tuai bagi penghulu tu. Mati penghulu dia nak istibrak ke? Lepas tu boleh mati dapat pesaka anak tu. Dapat pesaka. Dia kena istibrak. Maka wajib istibrak pada kedua surah itu, dua masalah tu. Ini akan hamba dia. Dan dia dah harus dia kahwinkan dia akan hamba tadi, melainkan kemudian pada istibraknya nak nikah pun nak istibrak dulu. Dan jika lalu masa istibrak itu atas mak anaknya itu, lalu masa iaitu sebulan ataupun sekali haid sebab hamba ke. Lalu masa maknanya 1 bulan dah masalah. Kerana dia sepatutnya dia 1 bulan setengah. Hamba tu kena 1 bulan setengah. Tiba-tiba mana kalau lalu ini 1 bulan atau sekali haid dah. Atas mak anak ini atas hamba yang buat dapat anak tu. Lalu masa dah, habis masa dah. Kemudian maka madahkan dia penghulunya sekalipun. Selepas tu maka dia pun ialah yang madahkan. Sampai habis masa dah jadi madahkan. Apa dia? Tidak sekalipun tiada dipadakan, makna dimadaikan dengan dia dengan lalu masa tu, habis masa tadi. Sekadar lalu masa saja atas mak anak tu. Selepas tu dia madahkan tak ada. Bahkan melainkan jika ada ia penghulu, istibrak akan sahaya yang dibuatinya, buati bagi penghulu tu. Hak buati dah, lepas tu ia istibrak. Kemudian selepas tu maka madahkan dia, lepas tu jadi madahkan, istibrak bersih dulu. Kemudian barulah dia pun madahkan. Maka tidak wajib istibrak. Ini tidak wajib istibrak pula sebab istibrak dah. Dan harus dia kahwinkan dia, lepas tu harus kahwin dengan sekarang itu juga mana sepah madahkan tu. Sebab istibrak dah. Dan haram bukit ihram tu, dan haram bukit ihram. Dan haram atas penghulunya, penghulu sahaja mengkahwinkan dia, apa dia? Badal. Mengkahwinkan sahaja. Yang dibuatinya mana buati akan sahaja tu. Atau buati penghulu dia. Mana dia buati dah? Penghulu hak dia orang buati dah. Ataupun buatinya buati bagi penghulu atau buatinya buati sahaja, iaitu oleh orang lain misalnya. Kahwin bila? Sebelum lagi ia istibrak. Tak istibrak lagi, tak boleh nak kahwin. Kerana apa? Kerana takut bercampur dua air mandi tu. Air mandi orang buati dan air mandi bagi suami. Takut campur, istibrak dulu. Tetapi harus penghulu itu mengkahwinkan mak anaknya kemudian pada madahkan dengan sekarang itu juga. Nikah tu bagi dirinya. Kalau nikah untuk dia, tak perlu pada nikah. Nikah bagi dirinya, diri penghulu, tak apa. Kalau hamba dia buati dapat anak, tiba-tiba yang madahkan hamba tu. Apabila madahkan hamba yang nak nikah untuk dia, tak apa.
Sekarang tu tak nak istibrak dah. Kerana apa? Kerana tidak takut bercampur dua air mani. Seperti harus bandingnya, harus ia penghulu berkahwin akan seorang perempuan, mana seperti ia penghulu ni atau seorang tu berkahwin seperti ia seorang berkahwin akan seorang perempuan yang beriddah dengan iddahnya sendiri. Iddahnya mana iddah dia sendiri, tak apa. Iddah dia. Maknanya perempuan tu dalam iddah dia. Dia talak satu ke? Awal talak satu, talak satu mana pasakh masalahnya. Awal pasakh nak iddah. Iddah dia. Lepas tu yang nikah semula dalam iddah tu tak apa boleh. Sebabnya tak ada takut campur air mani dah. Tidak takut campur air mani, boleh. Pasakh masalahnya. Boleh. Apalah iddah dia. Atau iddah syubhat. Dia ingat atas bini tidur syubhat. Pas nak iddah syubhat. Apalah iddah syubhat. Selepas tu dia pergi nikah puai tu. Tak apa. Iddah dia dah. Dia yang mempunyai iddah tu. Tak apa. Supalah. Masalah penghulu yang buat tidak dapat anak tu hamba dia dapat anak, lepas tu merdeka, lepas tu pergi nikah dia sendiri, tak apa. Pandang supa habis. Dan jikalau dia merdekakan sahayanya yang ada suaminya, suami saja yang ada suami, mempunyai suami lah. Atau mati tuan mak anaknya, mana tuan bagi mak anak. Tuan bagi hamba dapat anak dah. Tuan dah mati, mak anak mana perempuan yang dah dapat anak dah. Tiba-tiba tu ulu ni mati. Padahal ia mak anak. Masalah tuan mak anak tu, padahal ia mak anak tu adanya berkahwin. Ada berkahwin. Mana dia berkahwin dah lah. Tok ulu dia mati, lepas tu dia berkahwin, mana ada suami. Ada. Kalau dia merdekakan hamba yang ada suami. Masa tu yang nikah dah ada suami. Lepas tu dia merdekakan. Oleh tok ulu dia. Atau tuanya mati, tuai bagi mak anak tu mati. Sedekah dia pun ialah berkahwin juga. Ada suami juga. Sok tu lah dah. Tapi hani mak anak, hanu sahaja sahih dulu tu mana yang mutlakkan. Hani maknanya mak anak. Padahal pada ketika mak anak tu adanya berkahwin, mana ada suami dah. Jawabnya tidak wajib, jadi tidak wajib suami mana atas suaminya, suami bagi sahaya atau suami bagi mak anak tu. Tidak wajib, ini tidak wajib istibrak. Keduanya dia pada keduanya. Keduanya mana pada keduanya dua masalah tu. Keduanya dua masalah. Tidak wajib, tiada wajib suaminya, keduanya itu istibrak. Jadi pada keduanya itu istibrak, akan isteri keduanya. Akan isi keduanya, isi bagi suami dan isi kedua suami tu ada suami lain belaka dia, keduanya suami lain. Tak wajib belaka. Kalau mana tiada wajib suaminya keduanya. Suami keduanya. Boleh tak? Suaminya keduanya, mana suami dua isteri, pun boleh tak? Tapi dah baik tuanya keduanya dua masalah. Kalau dua masalah maknanya pada keduanya. Kalau mana tidak wajib suaminya, apa? Suami keduanya. Suami bagi dua sahaja tu, boleh tak? Sah tak tu? Sah tak? Mana? Tu jawi kita main gitulah jawi. Kita main gitu cara ibarat dia habis. Dan istibrak jika ada sahaja yang mempunyai haid, satu haid. Kalau mempunyai haid, ni baru cara masa dia. Sekali haidnya. Sebab tu lalu satu haid atau sekali sebulan, kalau boleh satu bulan hanya. Kalau yang iddah satu bulan setengah. Dua kali suci. Tapi kalau istibrak ni jika ada sahaya yang mempunyai haid, kalau sahaya itu dia masih mari haid lagi, satu haid sahaja, haid mana yang sempurna habis ya. Dan yang bulan kalau perempuan yang mempunyai boleh dengan bosnya tak biasa mari haid lagi atau dah tua dah, dengan satu boleh saja. Dah, satu bolehnya. Habis. Habis. Dan sahaya yang hamil, yang mengandung khabat, ialah dengan waduk hamil. Itu istibrak dia. Kalau mengandung beranak lah. Jika berada zina sekalipun, walaupun anak-anak zina sekalipun, tunggu dulu. Atau istibrak. Lain padanya atau iddah. Kalau iddah tak dah. Anak zina tak jadi. Dan jika milik seorang akan sahaya yang majusiyah. Yang jika milik seorang akan sahaya yang majusiyah, yang tu bukan ahli kitab dah, majusiyah, yang semua api, yang semua macam-macam tu. Dan murtadah, nauzubillah. Dan ada yang ada suaminya, ada tok laki dah. Kemudian maka ada haid, mana ada datang haid. Kemudian maka adalah haid yang datang haid ia di dalam miliknya. Kita milik seorang hamba yang majusiyah atau murtadah ataupun ilahnya majusiyah wasaniyah pun sama lah. Ataupun yang ada bini, ada suami dah.
Kemudian dia pun mari haid. Haid bila dia dalam iddah masuk bilik kita. Lepas tu apabila haid maka Islam, jadi maka masuk Islam. Ia apa ia sahaya perempuan yang majusi itu dia masuk Islam masa tu. Dia masuk Islam dia mari haid. Wala mari haid duduk dalam bilik kita. Seolah kata isi berak lah. Lepas tu dia pun masuk Islam. Atau dikembalikan padanya Islam yang murtadah itu, dia masuk Islam balik. Taubatlah. Tiada memadai isi beraknya, isi berak. Bagi sahaya yang majusiyah murtadah tak memadai juga. Tak boleh. Apa mahid. Kenapa? Kerana badah kau hak dulu dia hamba. Kalau hamba adalahnya satu boleh atau mari haid sekali. Kalau dia tu ialah masuk Islam, bukan kafir dah, atau dikembalikan dia ada taubat, tak madai isi beraknya. Lepas tu nak isi berak semula. Dan haram mengambil kesukaan dengan sahaya belum isi berak. Boleh. Dengan watinya atau lainnya. Mana haram, mana tidak boleh. Haram. Mengambil kesukaan dengan caranya wati atau lainnya masalah. Tak boleh nak senyum, nak kucuk, nak pegang tangan semua tak boleh. Tetapi jika dia dapat perempuan, ini oleh seorang tu. Perempuan kafir harbi. Kita dapat masa kita beli ke masa kafir harbi. Tak ada isi berak jenis isi berak sebelum Islam tadi lah, sebelum Islam, sebelum taubat tadi lah. Tetapi jika dia dapat perempuan kafir harbi dengan dia tawan, mana kitanya pergi pergi. Lepas tu tangkap dia. Tawanan. Ada sabar. Dia tawan. Harus ini maka harus ia seorang tu mengambil kesukaan dengan dia. Kalau kita pergi pergi tak apa, kafir harbi. Kafir harbi, kafir yang cita-cita nak kena umat Islam, nak pergi umat Islam, nak ambil negara Islam, sebab Israel ni lah. Habis dah. Mengambil kesukaan dengan dia dulu pada isi berak. Tapi kesukaan mana? Yang lain pada wati. Wati tak boleh nah. Boleh nak kafir harbi boleh. Habis ada pun wati itu maka tiada harus dan tiada jadi sahaya itu gundik melainkan dengan wati penghulunya akan dia. Maka manakala beranak gundik itu pada masa yang patut daripada watinya, nasya dia hubung bagi penghulunya. Wallahu alam. Adapun wati itu wallah. InsyaAllah 2-3 hari lagi habis lah. Wajib cepat.